Apa kabar semua? Selamat datang ke YouTube channel saya. Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Dan sila tengok WhatsApp saya 019 7878 299. Sila WhatsApp kepada saya sekarang jikalau kamu ingin membeli buku saya. Bukunya sudah siap, tetapi oleh kerana PKP, Pergerakan Kawalan, maka buku saya tidak dapat dihantar ke kilang pencetakan untuk dicetak. Tetapi baru-baru ini kita pun sudah tahu kerajaan sudah mengizinkan beberapa jenis perniagaan untuk berlangsung, dan sekarang saya sedang tunggu kabar daripada pencetak. Jikalau mereka sudah minta keizinan dan diberi keizinan, maka mereka bolehlah mula mencetak buku saya. Jadi kita semakin dekat ke masa buku saya dicetak. Jadi buku saya dicetak, saya perlukan kamu. Jikalau berminat, sekarang juga sila maklum kepada saya, WhatsApp kepada saya dan beritahu saya berapa naskah kamu ingin membeli. Sebab sebaik sahaja buku sudah dihantar dan sudah mulai mencetak, maka jikalau ada pelajar-pelajar lain atau subscriber lain yang ingin membeli buku, maka mereka mesti tunggu. Sebab kilang pencetak tidak mencetak 10-20 buah buku. Biasanya beratus-ratus atau kira ribu. Dan semakin sedikit jumlah kita, semakin mahal. Sebab itu saya cadangkan, jikalau kamu ingin membeli, sekarang juga sila WhatsApp kepada saya. Dan seperti saya telah berjanji, sebaik sahaja saya menghantar atau mengirim buku kepada rumah kamu, kepada kamu, maka saya akan mulalah memuat naik video-video saya mengikut buku saya. Setiap bab di buku saya, dari bab pertama hingga ke bab terakhir. Saya ingin membimbing kamu kepada sesiapa sahaja yang membeli buku saya. Saya ingin membimbing kamu. Saya ingin memastikan bahawa kamu selesaikan, habiskan buku itu. Kalau sudah habis, maka itu satu kejayaan, sebab ada 1384 soalan. Kamu sudah buat, jadi kamu mempunyai pengetahuan dan kemahiran bahasa Inggris yang lebih mendalam. Dan saya akan memastikan bahawa kamu dan saya serentak bergerak, kita sama-sama. Saya akan memuat naik video-video mengikut buku bab 1, bab 2, bab 3. Jadi kamu ikut sahaja. Kita selari. Kita bergerak bersama-sama. Jadi saya sangat mempercayai bahawa ini tanggungjawab saya untuk memastikan semua pembeli saya habiskan buku itu, dan jangan berhenti di separuh jalan, dan jangan putus asa. Sebab kadang-kadang sebab buku ini self study, untuk belajar sendiri. Kita pun tahu apabila kita terpaksa mempelajari sesuatu sendiri, kadang-kadang kita putus asa, kadang-kadang kita melepaskan. Sebab apa? Sebab kita tidak mempunyai motivasi untuk teruskan. Tidak ada orang yang memberi kita motivasi, dan tidak ada orang yang membuat bersama-sama dengan kita. Dan kita sendiri lepaskan, mungkin kita tidak faham apa yang ditulis dan tidak ada sebarang bimbingan. Sebab itu buku itu kamu beli dan kamu bergerak bersama-sama dengan saya. Saya akan buat naik video-video, dan setiap bab selepas kamu buat, tengok jawapan di belakang, tengok betul atau salah. Sebab buku saya dibekalkan jawapan dan dibekalkan penjelasan juga, atau kita cakap penerangan.
Jadi jikalau kamu ingin menonton sekali lagi, menontonlah video-video saya supaya lebih faham setiap bab. Dan sekarang kita ke bab yang ke-136. Masih di bab 135, ada subscriber yang bertanya saya ini dua, it dan its huruf kecil. Saya tambah lagi satu, it huruf besar. Ini saya sudah mengajar. Sekarang saya tambah lagi dua. Saya tambah its. Its, satu huruf besar, satu huruf kecil. Saya ajar ini sudah ajar, tetapi saya akan buat ulang kaji, ya. Jadi di sini it's tidak kira huruf besar atau huruf kecil, artinya sama. It's maksudnya it is. Dan dalam grammar atau tata bahasa kita panggilnya short forms, cara pendek untuk menulis atau bercakap. Biasanya saya boleh kata bukan biasa tapi 100%. Kalau kita gunakan ini, yang saya bulatkan dengan pen merah dipanggil apostrophe. Kalau it ada apostrophe dan s, maksudnya it is. Ialah. Tidak kira huruf besar atau huruf kecil, maksudnya sama juga. Ialah. Jadi it's swimming, apa artinya? It is swimming. Kalau it's a horse, maksudnya it is a horse. Kalau it's early, maksudnya it is early. Yang kita tulis apostrophe cara pendek ialah untuk informal, tidak rasmi. Katakan kita berbual-bual dengan kawan, atau kita menulis email kepada kawan, saudara mara, atau kita gunakan dalam penulisan, terutama dalam karangan bercerita. Saya galakkan semua orang, jikalau kamu ingin menulis cerita, karangan jenis cerita, saya galakkan kamu untuk menggunakan ini short forms, tetapi mesti ada buka dan tutup tanda, mesti ada tanda pembuka kata, tanda penutup mata. Oke? Jadi di dalam kamu cakap tanda pembuka, tanda penutup. Dan di dalam kamu gunakan its atau his atau hers, begitu. Baik sekali. Sebab kamu gunakan watak dalam karangan kamu, watak kamu hidup. Sebab dalam cerita kamu, watak itu berbual-bual, bercakap-cakap, berteriak-teriak, memarahi dan sebagainya. Jadi gunakan tanda pembuka kata, tanda penutup kata. Kemudian di dalam kita gunakan short form. So untuk pelajar-pelajar yang ingin menulis karangan, saya ajar kamu, kalau kamu tulis karangan, gunakan karangan bercerita, gunakan tanda pembuka kata, tanda penutup kata, di dalam guna short form. Oke? Itu untuk menghidupkan karangan kamu. Itu untuk memberi nyawa kepada penulisan kamu, di mana watak-watak itu hidup dalam karangan. Bukan setakat kita cerita sahaja, dia cakap begitu. Mengapa kamu tidak cakap saya cakap begitu? Buka dan tutup tanda pembuka kata, supaya karangan kita hidup dan kita akan dapat markah yang tinggi. Orang lain akan menghargai penulisan kamu. So, karangan kamu hidup. Dan di sini it's swimming maksudnya it is swimming. It's a horse maksudnya it is a horse. It's early maksudnya it is early. Jadi it apostrophe s maksudnya it is. Saya ajar kamu bagaimana menggunakan is. Nomor 1, kita menggunakan is dengan perbuatan. Dan perbuatan itu ada ing. Dan ia bermaksud perkara itu sedang berlaku semasa kita bercakap. Present continuous tense.
I am talking, she is running, they are sitting. Jadi am, is, dan are. Kalau ada ing di belakang, maksudnya perkara itu, perbuatan itu sedang berlaku semasa kita bercakap. Is juga digunakan untuk benda binatang. Contoh, ini adalah seekor kuda, it is a horse. Ini adalah sebuah kerusi, it's a chair, atau it is a chair. Atau it's early. It's early kita gunakan am, is, are di depan dan belakangnya adjective, sifat nama. Adjective contohnya gembira, sedih, lapar, sibuk, awal, lewat. So untuk ketiga-tiga ini hadapan tulis is. So nombor 1 is digunakan untuk perbuatan yang sedang berlaku semasa kita bercakap. Nombor 2 kita gunakan is untuk belakangnya binatang atau benda. Dan ketiga kita gunakan is kerana perkataan yang mengikutinya itu adalah adjective atau sifat nama. Contohnya tinggi, rendah, gembira, sedih, sibuk, malas, rajin dan sebagainya. Jadi sini contoh ayat. We cannot go out because it's raining. Ini cara pendek. Cara pendek mesti ada tanda pembuka dan penutup kata. Tanda pembuka kata dan tanda penutup kata. Ataupun kita gunakan dalam sebagai cara informal. Waktu bertutur, untuk bertuturan, untuk bercakapan. Atau kita tulis surat informal tidak rasmi. Kalau surat rasmi mesti ini. We cannot go out because it is early, it is late. I can see that it's a coin. Ini bercakap. Ini menulis. I can see that it is a coin. It is a coin. Coin ialah duit shilling. He must go home because it's late. Bercakap. Tapi menulis, he must go home because it is late. Jadi di sini saya tunjukkan kamu. Saya gunakan is dengan perbuatan yang ada ing. Sedang berlaku semasa kita bercakap. Saya gunakan is kerana belakangnya adalah benda atau binatang. Saya gunakan is kerana belakangnya adalah sifat nama, adjective. Adjective seperti lapar, kenyang, gembira, sedih, tinggi, kurus dan sebagainya. Ini saya sudah ajar bab ke 135. Subscriber tanya ini 2, tapi saya tambah lagi 1 supaya saya lengkap, saya ajar habis. Hari ini saya habis semua ini. So it ialah di sini it ialah subjek. Subjek ialah topik cerita. It di sini mungkin the cat, the dog, the rabbit. So contoh the cat. Sebenarnya the cat has a ball. Kucing mempunyai sebiji bola. The cat artinya it ganti nama. Ia mempunyai sebiji bola. Ini ialah ia punya bola. Jadi ITS yang tidak ada apostrophe. Maksudnya ia punya. This ball belongs to it. Bola ini kepunyaannya. Nia, N-Y-A. Kalau nia, kita gunakan it, huruf kecil, titik terus, atau nokta terus. Tapi kalau it tak boleh, kita tidak boleh bubuh atau simpan nokta. Di belakangnya, di belakang it ini mesti ada orang, binatang, benda, ataupun tempat. Kamu boleh tengok bab ke 135 dan lebih supaya kamu lebih faham tentang penggunaan it's huruf besar, it's huruf kecil, it huruf besar, it huruf kecil, it's tanpa apostrophe. Apostrophe ini yang saya bulatkan dengan pen merah. Jadi setakat ini sahaja. Saya berharap kamu suka akan video saya. Sila like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih.